اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffara dhunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wath-thunubi wal-atham wa min kulli dhanbin aznabtuhu amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'i harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abadan sarmadan bina dzambi alladhi a'lamu wa min dzambi alladhi la a'lamu adada ma ahata bihi al-ilmu wa ahsahu al-kitabu wa
خطه القلم وعدد ما أوجدته القدرات وخصصت الإرادة ومداد كلمات. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang
dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ghafarudz dzunubi dzal jalali wal ikram, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wadh-dhunubi wal atham, wa min kulli dhanbin aznabtuhu amdan wa khata'an, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, fi jami'i harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha, daiman abadan sarmadan, minadz-dzambi alladzi a'lamu wa minadz-dzambi alladzi la a'lamu, adada ma ahata bihil ilmu wa ahsahul kitabu wa khattahul qalamu, wa adada ma awjadathul qudra, wa khassasathul irada, wa midada kalimatillah, kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi, kama yuhibbu rabbuna wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi bashshir wa la tunaffir. Allahumma rabbi tammim bil khairi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mana telah mengumpulkan kita pada pagi yang berbahagia ini. Berdekatan kita dengan satu hari yang sangat hebat dan sangat agung dalam kehidupan sebagai seorang Islam, iaitu untuk kita sama-sama mengenang akan perjuangan seorang tokoh yang diberi nama Muhammad bin Abdullah ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempena dengan keberadaan kita dalam bulan Rabiul Awal yang merupakan satu bulan di mana ramai daripada kalangan kita cuba untuk mendekatkan diri dengan baginda Nabi SAW dengan melakukan berbagai jenis perkara-perkara kebaikan. Antaranya kita biasanya akan banyakkan berselawat kepada baginda Nabi SAW dan banyak majlis-majlis selawat, maulid dan sebagainya. Namun perlulah kita fahami bahawasanya tanggungjawab untuk selawat kepada Nabi ini bukanlah pada bulan Rabiul Awal ini sahaja. Kerana selawat kepada Rasulullah SAW dituntut untuk dilakukan pada setiap masa dan keadaan. Apatah lagi pada masa-masa yang disebut oleh Nabi SAW sebagai masa yang terbaik untuk melakukan selawat ke atas diri baginda. Antaranya adalah sebagai contoh pada hari Jumaat, kita disunnahkan untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Dan pada bulan Rabiul Awal ini juga kita menyaksikan bahawasanya ramai daripada kalangan masyarakat Islam cuba untuk membuat pengisian demi pengisian. Ada yang melaksanakan seperti kita pada hari ini, ceramah berkaitan dengan Maulidur Rasul SAW. Ada sebahagian daripada kita yang membuat forum-forum yang berkait dengan Maulidur Rasul. Juga pada masa yang sama tidak kurangnya ramai yang membuat program-program, kita kata kempen-kempen untuk memperhebatkan lagi cinta kepada baginda Nabi SAW. Namun yang lebih besar untuk kita fahami adalah sebagai umat Islam, bahawasanya kalau kita sebutkan istilah bagi seseorang yang kalau dia ini menyambut akan satu hari, sebagai contoh hari ibu, yang kita tahu hari ibu ni asalnya bukan daripada Islam, dan kita menyebut bahawasanya setiap hari itu adalah hari ibu, maka semetelah lagi kalau bagi diri Nabi SAW yang kita sebutkan hari-hari perlu untuk kita ingat kepada Nabi SAW. Itu yang mesti kita faham. Kemudian pada masa yang sama juga, tuan-tuan, para penderma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga mesti memahami bahawasanya bagaimana nak kata sayang dan cinta pada Rasulullah ini bukanlah sekadar kita banyak berselawat kepada Nabi. Kerana ramai juga yang berselawat tapi pada masa yang sama melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ramai juga yang kita kata mereka ni nampak macam sayang pada Nabi, tapi buat perkara yang Nabi SAW tidak suruh. Dan kita sebutkan juga antara yang paling besar untuk kita fahami berkaitan dengan hari yang bakal kita sambut berkaitan dengan Maulidur Rasul SAW. Yang paling besarnya adalah iaitu untuk kita
menghayati akan sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah ini adalah sunnah yang ada, yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukanlah sekadar pada pakaiannya semata-mata. Bukanlah kita kata dengan meniru pakaian Nabi, memakai jubah, memakai serban dan sebagainya, memakai ridak sebagai contoh, kita telah mengikuti sunnah secara keseluruhan, tidak. Tetapi yang lebih besar adalah untuk kita mengikut syariat yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW kepada diri kita sebagai umat akhir zaman. Dan inilah yang kita katakan cinta kepada Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya, berdasarkan kepada ayat Allah daripada Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad, kalau betul kamu ini cinta kepada Allah, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku di sini membawa maksud ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa yang sama juga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Kesan daripada kita ikut Rasulullah SAW, Allah sebut Allah akan mengasihi kita. Dan pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah taala. Jadi muslimin dan muslimat, di peringkat awal ini saya tegaskan sekali lagi, mengingati majlis ataupun menyambut majlis Maulidur Rasul SAW ini bukanlah dengan semata-mata kita ini berarak beramai-ramai, sibuk dengan memakai pakaian seragam dan sebagainya. Tapi yang lebih besar adalah kita menjunjung serta mengangkat syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan sememangnya kebaikan dan maslahat daripada syariat tersebut adalah untuk umat Islam itu sendiri. Kebaikan yang terkandung di sebalik syariat tersebut adalah cukup besar dan untuk kita hayati dalam kehidupan kita, insya-Allah. Pada waktu pagi ini, dalam kita memperingati akan satu hari yang sangat hebat ini, sukalah saya memilih beberapa buah kisah yang sangat berkait rapat dengan batang tubuh baginda Nabi SAW. Antaranya, tuan-tuan, adalah berkaitan dengan satu peristiwa yang kita sebut sebagai peristiwa pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah ini, kalau kita lihat dari sudut ibarat dan pengajarannya, bagaimana Nabi SAW yang sebelum daripada itu, sebelum berlakunya proses pembukaan Kota Mekah itu, Nabi ini adalah seorang yang kita kata telah melalui proses dugaan dan cubaan yang begitu banyak. Antara dugaan yang Nabi SAW sendiri lalui, antaranya adalah berkaitan dengan yang kita kata perjanjian Hudaibiyah. Satu perjanjian yang disaksikan dalam kalangan masyarakat Islam, iaitu perjanjian yang berupa perjanjian berat sebelah yang tidak memihak kepada orang Islam pada ketika itu. Walaupun pada zahir mata kita melihat perjanjian ini tidak memihak kepada orang Islam, tetapi sebenarnya ia merupakan satu mileage dalam dakwah ataupun advantage serta kelebihan dalam berdakwah yang telah Nabi SAW terima hasil daripada perjanjian Hudaibiyah yang kita katakan sebagai perjanjian yang berat sebelah. Saya cuba bawa beberapa contoh yang kita boleh ambil daripada isi kandungan perjanjian tersebut. Antaranya adalah gencatan senjata yang berlaku di antara orang Islam dan sekutunya dengan orang kafir Quraisy beserta sekutu mereka. Maksudnya gencatan senjata selama 10 tahun yang berlaku di antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy pada ketika itu adalah salah satu daripada isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Dan perjanjian yang kedua ataupun syarat yang dimasukkan dalam perjanjian itu juga, antara lainnya tuan-tuan, adalah berkaitan dengan bagaimana kalau manusia ataupun sahabat-sahabat yang datang daripada Madinah Al-Munawwarah pergi ke Mekah, maka mereka ini tidak boleh dipulangkan semula ke Madinah Al-Munawwarah.
pada masa yang sama mereka yang datang ataupun mereka yang datang daripada Mekah pergi ke Madinah mestilah dipulangkan semula ke Makkah Al-Mukarramah. Dan walaupun perjanjian itu ataupun poin ini nampak berat sebelah lebihnya kepada orang Quraisy, tapi Nabi SAW bersetuju. Di sini yang kita lihat satu-satu perkara ataupun perjanjian itu. Bila mana Nabi SAW menterakhirkan perjanjian ini, walaupun nampak berat sebelah, tetapi ada hikmah yang tersembunyi di sebalik peristiwa ini. Antara hikmah yang cukup besar yang kita saksikan, bila mana Nabi bersetuju dengan perjanjian yang kita sebutkan ini, ia sebenarnya telah memberikan ruang dakwah yang lebih. Walaupun mungkin sebahagian daripada sahabat-sahabat dari Madinah tak boleh kembali semula ke Madinah Al-Munawwarah dan terpaksa kekal di Mekah kerana ini termaktub dalam perjanjian itu. Tetapi dia memberikan kepada umat Islam dan juga Rasulullah SAW ruang yang lebih untuk berdakwah. Inilah yang saya sebut tentang mileage dalam dakwah itu. Iaitu Nabi SAW mendapat peluang untuk menambah lagi, kita kata, dakwah yang ingin dibawa oleh Rasulullah pada ketika itu kepada orang kafir di Mekah. Yang mana sahabat-sahabat yang Islam pergi atas tujuan apa sekalipun ke Makkah Al-Mukarramah, maka mereka tak boleh dipulangkan semula, kekal di sana. Kekal itu bukan duduk saja, tapi mereka tetap menyampaikan akan syariat Islam, menyampaikan akan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi kader dakwah yang bergerak, yang bekerja, yang membina seakan-akan satu, kita kata bermula dengan satu biji benih yang akhirnya membina satu pulau yang sangat hebat. Yang mana asbab daripada usaha mereka itu telah membawa kemudahan kepada Rasulullah SAW saat mana Nabi nak masuk ke dalam kota Mekah selepas daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Dan juga kita sebutkan berkaitan dengan peristiwa pembukaan kota Mekah ini, kita dapat melihat sebenarnya banyak kepribadian yang mulia yang terpancar daripada diri baginda Nabi SAW. Antara lain yang kita dapat lihat bila mana berlakunya proses pembukaan kota Mekah itu, kita dapat melihat bagaimana Nabi nak memperkenalkan kepada orang Islam bahawasanya orang Islam ini bukanlah satu masyarakat yang zalim, bukanlah satu umat yang zalim kepada orang bukan Islam. Kerana kita ni sangat berpegang kepada janji yang telah kita menterakhirkan. Seperti mana sabda Nabi, al-muslimuna inda syurutihim. Kita ini berpegang kepada janji-janji yang telah kita menterakhirkan. Maka umat Islam yang sangat berpegang pada janji, kalau kita tengok dan kaji semula pada bagaimana boleh berlakunya proses pembukaan kota Mekah itu, bagaimana Nabi boleh membuat keputusan untuk menyerang Makkah Al-Mukarramah, antara sebab lainnya tuan-tuan adalah disebabkan oleh bagaimana orang kafir Quraisy telah membunuh salah satu sekutu orang Islam, iaitu tak salah saya daripada Bani Bakar. Telah dibunuh oleh orang Quraisy seramai 20 orang daripada Bani Bakar, dan Bani Bakar ini pula adalah sekutu bagi orang Islam. Dan pada ketika itu bagaimana yang mengkhianati perjanjian, ini kita kena nampak, yang mengkhianati perjanjian 10 tahun kecacatan senjata itu bermulanya adalah daripada pihak Quraisy sendiri. Bukan orang Islam yang melanggar perjanjian, tetapi pihak Quraisy yang telah melanggar perjanjian. Maka di sini tuan-tuan mesti ambil satu poin yang diceritakan dalam kisah ini, iaitu umat Islam tidak sesekali akan menyerang, tidak sesekali akan melakukan apa-apa pada pihak musuh, melainkan kita diserang terlebih dahulu. Melainkan kita ini diapa-apakan terlebih dahulu, ataupun Islam diganggu-gugat, prinsip-prinsip Islam dikacau dan sebagainya. Barulah umat Islam bertindak atas dasar mempertahankan diri. Kata mudahnya adalah umat Islam adalah satu umat yang sangat defensif. Kita bersifat defensif. Yang ini kita mempertahankan agama kita saat mana agama kita diapa-apakan oleh pihak musuh. Tetapi adakah kita yang memulakan satu-satu peperangan? Sama sekali tidak. Bacalah, bukalah daripada kisah yang awal sekali. Disebut peperangan yang paling awal, seperti contoh peperangan Badar.
lepas itu peperangan Uhud dan peperangan-peperangan yang lain, bagaimana kita boleh saksikan bahawasanya bukanlah kita yang memulakan peperangan, tetapi orang kafir yang cari pasal dengan orang Islam. Barulah Nabi SAW mengambil keputusan untuk menyerang orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka disebabkan sekutu orang Islam seramai 20 orang daripada Bani Bakar ini telah dibunuh, dan akhirnya Nabi SAW mengambil keputusan untuk menyerang, yang kita katakan menyerang akan Mekah pada ketika itu, dengan seramai 10,000 orang bala tentera. 10,000 orang bala tentera. Dan mana kita melihat juga daripada kisah pembukaan kota Mekah ini, antara pengajaran yang kita boleh ambil, selain daripada umat Islam yang tidak akan menyerang selagi mana kita tidak diserang, yang keduanya adalah kita boleh lihat dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ini, antara pengajaran lainnya tuan-tuan adalah bagaimana Rasulullah SAW hanya memberikan yang kita sebut menyerang kepada mereka yang terlibat dalam peperangan semata-mata. Ini menunjukkan keadilan Islam. Tak ada perkara, tak ada agama yang paling adil melainkan agama Islam itu. Banyak siri peperangan yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, terutamanya dalam perang-perang yang melibatkan jumlah orang Islam yang tak ramai. Maka Nabi sentiasa memberi peringatan kepada sahabat-sahabat. Antara peringatan yang Nabi berikan tuan-tuan adalah yang pertama, ini tidak boleh bagi orang Islam untuk menceroboh serta memasuki dan merosakkan rumah-rumah ibadat agama lain. Tak boleh tuan-tuan. Ada orang sedang beribadat dalam rumah ibadat agama dia, maka dia mesti diberikan kebebasan untuk beribadat. Dan juga pada masa yang sama kita melihat mereka yang tidak terlibat dalam peperangan, sebagai contoh golongan wanita, orang-orang tua yang uzur, kanak-kanak yang tidak terlibat, yang belum cukup umur dan tidak terlibat dalam peperangan, mestilah tidak diganggu akan keselamatan mereka. Dan mereka dalam poin yang cukup besar yang kita dapat daripada cerita pembukaan kota Mekah ini adalah juga Nabi SAW memberi keamanan dan jaminan keselamatan kepada mereka yang berada di dalam rumah mereka masing-masing. Ini kita kena jelas. Orang yang berada dalam rumah dan rumahnya adalah tempat yang selamat dan tempat yang aman, maka Islam menawarkan keselamatan kepada mereka yang berada dalam rumah, yang menguncikan rumahnya dan duduk dalam rumah serta tidak terlibat dalam peperangan. Ini yang kita nak sebut. Bagaimana dalam nak menggambarkan sifat adil yang ada pada diri Rasulullah SAW, dan Nabi ini tidak menzalimi orang lain. Dalam kisah pembukaan kota Mekah, antara perkara yang Nabi SAW sebut, man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapa yang memasuki akan rumahnya, menguncikan dirinya dalam rumahnya pada hari pembukaan kota Mekah itu, maka dia selamat, kata Nabi SAW. Jadi keselamatan dan keamanan inilah yang kita sebutkan satu perkara yang dianjurkan dalam Islam. Kalau tuan-tuan perhatikan pada hari ini, bagaimana masyarakat yang berperang, masyarakat dunia yang berperang pada hari ini, dia telah hilang etiket peperangan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Hilang semua. Daripada kita sebut melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Hari ini peperangan sudah masuk. Kita kata kanak-kanak mati dibunuh, wanita-wanita mati dibunuh, orang-orang tua mati dibunuh. Kita sebut apa lagi? Rumah-rumah dimasuki, diceroboh, bahkan diambil harta benda mereka, dirosakkan harta benda mereka. Sedangkan ini sangat jauh dan bertentangan dengan prinsip Islam yang sebenar-benarnya. Maka ini yang kita lihat bahawasanya Rasulullah telah mengajarkan kepada kita akan betapa besarnya yang kita sebut keadilan hatta dalam bab peperangan sekali. Dan kesimpulan kasar yang kita boleh buat, kalaulah dalam peperangan itu keadilannya sudah menjadi segitu rupa, apatah lagi dalam dasar-dasar yang lain, dalam prinsip-prinsip yang lain. Sebagai contoh hukum-hukum yang dibawa oleh Islam. Islam ni kenapa kalau seorang itu melakukan perzinahan, sebagai contoh dia belum berkahwin, dia melakukan perzinahan, maka dia nak disbat sebanyak 100 kali, mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
Orang yang berzina, perempuan maupun lelaki yang belum berkahwin, maka mereka ini nisbat sebanyak 100 kali. Kenapa dibuat sebatan 100 kali ini? Dibuat di hadapan orang ramai. Apa tujuannya? Iaitu nakalan minallah, kerana ia merupakan satu pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nakalan minallah, pencegahan daripada Allah. Ubat yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengelakkan perzinaan, mengurangkan perzinaan. Nabi SAW beritahu, Allah beritahu dalam Al-Quran supaya kita ini menyebab golongan yang berzina ini di hadapan khalayak satu kali. Apa tujuannya? Adakah untuk mengaitkan si pelaku? Tidak sama sekali, tetapi adalah untuk mengajar dan mendidik ataupun takdib, mendidik bagi mereka yang menyaksikan akan hukuman itu dilaksanakan supaya tidak diulang di hadapan selepas daripada itu. Maka ini antara hikmah kita sebut persyariatan hukum hakam Islam ni yang perlu dilaksanakan di hadapan khalayak supaya masyarakat tidak mengulangi akan kesilapan. Ini yang kita kena faham kaitan dengan keadilan Islam. Cantiknya Islam itu. Dan bagaimana dengan kedatangan baginda Nabi SAW yang kita sebutkan juga sebagai tokoh yang begitu hebat. Nabi ini bila mana timbul dalam kalangan masyarakat Arab dan dilantik menjadi Rasul, Nabi SAW telah memperkenalkan banyak dasar-dasar yang hebat. Antara dasar yang Nabi SAW tekankan pada ketika itu, yang saya ambil daripada kata-katalah kisah-kisah yang ada dalam sirah Nabi SAW, dan kita ambil pengajarannya seberingkah insya-Allah. Antara lainnya adalah Nabi memperkenalkan dasar mengangkat darjat golongan wanita. Ini dibawa oleh Nabi SAW. Bagaimana wanita ini di zaman sebelum diutuskan Rasulullah, mereka ini hanyalah tempat untuk orang lelaki melampiaskan hawa nafsu sebenarnya. Jadi dijadikan tempat untuk melepaskan hawa nafsu. Tetapi selepas datangnya Rasulullah SAW, bagaimana Islam telah mengangkat darjat golongan wanita, sehingga mana golongan wanita ini diberikan peranan oleh Rasulullah. Mereka diberikan kerja-kerja mereka. Mungkin mereka tidak mengangkat pedang, tidak berperang bersama dengan Nabi, tapi mereka ada posisi dan bahagiannya masing-masing. Seawal kita kata kisah hijrah Nabi SAW ke Madinah, iaitu peranan Asma dan juga Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana Asma dan Aisyah pada ketika itu berperanan menyiapkan makanan bagi bapanya Abu Bakar dan juga bagi diri Nabi SAW pada waktu tersebut. Menunjukkan kepada kita tuan-tuan betapa wanita ini sebenarnya ada peranannya dalam masyarakat, dan diangkat martabat wanita bukanlah sekadar untuk jadi tempat melampiaskan hawa nafsu seperti mana yang dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy satu ketika. Lahirnya anak-anak wanita, anak-anak perempuan, lahir bayi-bayi perempuan, dianggap sebagai satu kehinaan dalam masyarakat Arab satu ketika. Bila mana Allah cerita dalam Quran, bila lahir saja anak perempuan, wajah mereka ini akan kita kata masam sepanjang hari. Ayahnya itu akan bermasam kerana lahirnya anak perempuan dalam keluarga. Ini amalan jahiliyah. Datang Rasulullah mengangkat darjat. Yang kita kata bayi-bayi wanita ini, anak ataupun golongan wanita tersebut diangkat darjatnya dalam agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara dasar lain diperkenalkan oleh Nabi SAW yang cukup besar rasa saya adalah Nabi SAW menghapuskan yang kita kata sebagai diskriminasi di antara warna kulit ataupun diskriminasi di antara kaum lah masa kita pada hari. Macam mana diskriminasi antara kaum? Dahulunya kalau orang-orang yang berkulit hitam di zaman jahiliah dulu, mereka ni tak ada lain. Tempat mereka hanyalah sebagai kita kata menjadi hamba abdi kepada orang-orang Arab Quraisy pada ketika. Maka bagaimana mindset ini ataupun pemikiran yang serupa ini telah dihapuskan oleh Rasulullah SAW secara 100% dengan memperkenalkan bahawasanya kita ini diukur kemuliaannya bukanlah dengan kemuliaan kita
sebab warna kulit kita ni warna cerah ataupun warna putih. Ataupun warna kulit kita ni kita kata cerah lah, putih dan sebagainya. Tetapi kita ini menjadi mulia kerana takwa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu dasar yang cukup besar diperkenalkan oleh Nabi SAW. Dan tak kira lah warna kulit hitam tu, warna kulit coklat tu, warna kulit kita kata putih melepak tu tuan-tuan. Kita sebutkan yang menjadikan kita ini mulia adalah didasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW. La fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar illa bil taqwa. Kata Nabi SAW, tidak ada kelebihan di antara orang yang berkulit, kita kata orang Arab ke atas orang bukan Arab, dan orang bukan Arab ke atas orang Arab, orang berkulit putih ke atas orang berkulit hitam, dan orang berkulit hitam ke atas orang berkulit putih, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sebutkan banyak kisah-kisah yang Nabi SAW antaranya pernah memarahi Abu Dzar Al-Ghifari. Satu hari kerana Abu Dzar ini menghina Bilal bin Rabah. Disebut sebagai ya Ibnul Aswad, wahai anak orang hitam, disebut begitu. Dia pernah menghina akan Bilal. Jadi Nabi dengar, Nabi marah kepada Abu Dzar dengan menyebut ya Abu Dzar innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ni adalah seorang yang walaupun kamu ni dah Islam, tapi kesan-kesan jahiliyah ni masih lagi banyak terhadap diri kamu. Nabi SAW telah menegur akan Abu Dzar Al-Ghifari kerana dia menghina akan Bilal bin Rabah. Dan satu peristiwa juga berkait dengan bagaimana Nabi menghapuskan diskriminasi antara warna kulit ini. Apa yang Nabi buat bila mana Nabi masuk ke kota Mekah, antara perkara yang awal Nabi ini sampai di hadapan Kaabah ataupun di hadapan di Masjidil Haram, dan Nabi solat dalam Kaabah, masuk dalam binaan Kaabah dan Nabi solat. Kemudian selepas daripada itu Nabi keluar, Nabi menyuruh kepada Bilal untuk panjat ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Panjat ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Tuan-tuan rahmati Allah, bila mana peristiwa itu berlaku, ada daripada kalangan orang-orang Mekah yang pada ketika itu mungkin terpaksa menerima Islam ataupun masih lagi baru mengenal Islam dan sebagainya. Jadi mereka terkejut menyaksikan peristiwa itu. Bagaimana ada orang kulit hitam boleh naik pula atas Kaabah semulia-mulia binaan untuk melaungkan azan. Jadi ada seorang yang diceritakan dalam riwayat-riwayat bahawasanya ada seorang daripada orang Mekah ni bila disaksikan peristiwa tersebut, apa dia kata? Kalaulah ayah aku masih hidup untuk menyaksikan peristiwa ini seperti mana yang berlaku pada hari ini, nescaya ayah aku akan pengsan kalau disaksikan benda. Disebut begitu. Maksudnya kalau ayah itu hidup lagi sekarang, tengok Bilal bin Rabah naik ke atas binaan Kaabah, maka ayah dia akan pengsan menyaksikan peristiwa. Nak kata begitu dahsyat, begitu tebal semangat perkauman yang ada dalam kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Namun Nabi SAW yang mengajar serta kita kata memkenalkan kepada kita bahawasanya bukanlah kita ni mulia sebab kita ni orang Melayu, bukanlah kita ni mulia sebab kita ni orang Cina, orang India dan sebagainya, tetapi mulia ni kita sebab kita ni orang Islam, dan mulia ni kita sebab kita ni adalah mereka yang bertakwa insya-Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana diskriminasi antara kaum ini, antara perkara yang Nabi SAW hapuskan dalam kalangan masyarakat Islam daripada dulu dan diteruskan lagi dalam di tempat kita sampailah pada hari ini. Kemudian yang seterusnya, antara perkara yang kita sedar ataupun tidak, Nabi SAW seorang tokoh yang sangat hebat telah memperkenalkan kepada kita akan sistem hidup dalam keadaan masyarakat majmuk. Model masyarakat majmuk yang pertama di atas dunia, yang terbaik semestinya adalah daripada model kerajaan Islam Madinah Al-Munawwarah. Ini dasar yang ketiga. Bagaimana model masyarakat Islam yang terbaik adalah model masyarakat majmuk, minta maaf, yang terbaik adalah daripada masyarakat yang ada di Madinah Al-Munawwarah.
Bagaimana kita tahu di Madinah ini adalah asal penduduknya adalah daripada golongan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini adalah dua kelompok yang berbalah, kita sebut lebih daripada 120 tahun. Mereka ini berbalah di antara satu sama lain, yang akhirnya Nabi SAW datang dan Nabi ini menyatukan mereka menjadi golongan yang disebut sebagai Ansar. Ansar ini adalah penduduk asal daripada Madinah yang hasil gabungan daripada Aus dan Khazraj. Kemudian pada masa yang sama juga tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW juga pada ketika itu memberikan ataupun menulis satu piagam, satu perlembagaan yang kita sebut sebagai Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah ni terlalu banyak perkara-perkara yang baik yang kita boleh saksikan dan kita tauladani, terutamanya di negara kita Malaysia, yang mana kita sebutkan sebab masyarakat majmuk yang ada di negara kita ni sebenarnya secara sedar ataupun tidak mengambil model masyarakat majmuk yang telah ada di zaman Nabi SAW. Kerana wujudnya juga satu bangsa yang lain yang kita sebut sebagai orang-orang Yahudi ataupun bangsa Yahudi yang berada di Madinah pada ketika itu. Maka mereka ini kita kata tak menjadi masalah, boleh duduk dalam negara Islam Madinah dan bekerjasama dengan orang Islam selagi mana mereka taat dan berpegang akan apa yang termaktub dalam Piagam Madinah tersebut. Walaupun kita menyaksikan dalam beberapa kisah yang termaktub juga dalam sirah Nabi, sememangnya berlaku pengkhianatan sebahagian daripada puak-puak Yahudi antaranya Bani Quraizah dan Bani Nadir yang melakukan pengkhianatan kepada isi kandungan Piagam Madinah yang telah dimeteraikan oleh Rasulullah SAW dan wajib diikuti oleh semua daripada kalangan masyarakat yang duduk di Madinah pada ketika itu. Namun pada asasnya bagaimana nak menunjukkan yang Islam tidak ada apa-apa permusuhan terhadap golongan non-Muslim selagi mana non-Muslim itu boleh mengikut akan apa-apa undang-undang yang telah dimeteraikan dalam sesebuah negara Islam, dan mereka pun bebas untuk mengamalkan ajaran agama mereka dalam kehidupan mereka sendiri dan tidak pernah dipaksa oleh Rasulullah SAW untuk mereka memeluk akan undang Islam. Di sinilah yang kita kena faham. Jadi model masyarakat majmuk yang paling hebat, yang paling besar adalah yang kita kata berada di zaman Nabi SAW. Kita hari ini berbangga duduk di Malaysia dengan berbilang kaum dan sebagainya, tetapi kita lupa bahawasanya pengasas kepada masyarakat majmuk ini dan cara-cara untuk hidup dalam masyarakat majmuk ini telah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW lebih daripada 1,400 tahun yang terdahulu. Hatta orang Yahudi sekalipun yang duduk di negara Islam Madinah diberikan hak mereka yang sepatutnya. Bagaimana ada satu kisah yang kita sebutkan berkaitan dengan seorang Yahudi ini telah ditokmah ataupun difitnah mencuri. Tetapi ayat Al-Quran telah turun membersihkan tuduhan kepada orang Yahudi itu. Bila mana dia ini dituduh mencuri, rupa-rupanya bukan dia yang mencuri, ada orang Arab yang mencuri. Bukanlah orang Yahudi. Nak kata Islam ini sangat adil dari sudut undang-undangnya, walau siapa pun kita, maka kita ini adalah masyarakat yang mesti ikut patuh dengan undang-undang yang ada di sesuatu tempat. Kalau kita ni kita sebutkan dalam di Malaysia ni perlembagaan kita lah sebagai undang-undang yang tertinggi, maka kita kena ikutlah apa dasar yang telah ditetapkan dalam perlembagaan tersebut. Dan sebagai umat Islam, dustur kita, perlembagaan kita yang paling utama adalah perlembagaan yang kita sebut dustur Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perkara yang dasar yang dibawa oleh Nabi memperkenalkan masyarakat majmuk secara kita sebutkan detail bagaimana Nabi memperjalankan akan masyarakat majmuk itu dengan jayanya di Madinah Munawwarah satu ketika. Walaupun terdapat ujian dan rintangan daripada orang-orang Yahudi sendiri, namun kita sebutkan Nabi SAW telah berjaya untuk menumbuhkan masyarakat Islam Madinah yang terdiri daripada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Ini satu perkara yang mesti kita sebut berkaitan dengan Rasulullah SAW.
Juga banyak perkara yang kita boleh sebut tentang kepribadian Rasulullah yang sememangnya kita ni tak boleh nak lawan. Bahkan kita kena banyak lagi meniru Nabi SAW dari sudut akhlak dan kepribadian bagi. Kalau kita nak sebut orang yang paling pemurah, maka yang paling pemurah itulah Rasulullah SAW. Nabi ini tuan-tuan, kalau hari masuk bulan Ramadan, pemurahnya Nabi ini disebut dalam hadis karihil mursalah, seperti mana angin yang bertiup. Pemurahnya Nabi SAW. Diceritakan dalam hadis yang banyak bagaimana Nabi ini kepribadiannya, terutamanya dengan anak-anak dan isterinya adalah yang terbaik. Sebab tu Nabi, biasa kita dengar hadis ni, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Kata Nabi SAW. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya, kalau kita ni baik dengan orang di luar, itu perkara biasa. Contoh pergi ke pejabat, jumpa bos. Bos, kena buat baik dengan bos lah. Kalau buat baik dengan bos, bos bagi naik pangkat ke dan sebagainya. Itu sebab kita buat baik sebab ada kita kata ada habuan dunia. Ataupun kita kata ada satu-satu matlamat kita, kenapa kita buat baik dengan orang tersebut. Contohlah kita sebut. Kita berbuat baik di hadapan orang. Sebagai contoh, kita nak jaga nama baik kita pun buatlah perkara yang baik. Dan memang ini dituntut dalam Islam. Tapi kita kena faham, yang kita nak buat baik dengan orang di luar ini, kita kena niatkan juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada juga orang sebahagian manusia, dia ni orang Islam, dia buat baik tapi buat baik dengan orang yang tak sepatutnya. Dengan orang yang mendukung kezaliman, dengan orang yang bersama dengan kita kata kejahatan dan sebagainya. Maka kita tak boleh nak bersekongkol dengan golongan yang macam ni. Dan kemudian kita sebutkan juga bagaimana dalam apa yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam perkara kebaikan, mestilah kita faham bahawasanya Nabi SAW menuntut kepada diri kita ni untuk buat baik bukan sekadar di luar tapi dalam rumah. Sebab dalam rumah ni lah yang paling asas kan. Dan kalau kita berjaya menjadi suami yang terbaik dalam rumah tangga kita, isteri yang terbaik dalam rumah tangga kita, anak yang terbaik dalam rumah tangga kita, maka disitulah yang kita sebutkan sebagai kejayaan kita melakukan kebaikan yang sebenar. Dan itulah cerminan kebaikan yang sebenar-benar. Sebab di luar kita ada agenda, kita ada kepentingan masing-masing. Tapi sebalik pintu rumah kita, di situ buat baik kita sememangnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beri contoh. Seorang sahabat, dan ini diceritakan dalam satu asar yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, bagusnya Abdullah bin Mas'ud ni, dia ni macam ulama di zaman ketika mana tabi'in, zaman yang selepas sahabat zaman tabi'in. Jadi dia macam tok guru besar lah, syekh besar lah dia ni. Jadi banyak anak-anak muridnya yang belajar daripada Abdullah bin Mas'ud. Maka anak murid Abdullah bin Mas'ud ini pernah satu ketika meminta Ibn Mas'ud supaya mengajar di masjid hari-hari. Sebab asalnya kuliah Abdullah bin Mas'ud ataupun pengajian bersama dengan Abdullah bin Mas'ud ini hanyalah dilaksanakan pada hari Khamis malam Jumaat, maksudnya seminggu sekali. Tapi orang minta dia supaya mengajar hari-hari. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata dia takut kalau masyarakat menjadi bosan. Sebab asyik muka dia saja tuan-tuan, tak ada muka orang lain dah. Jadi dia pun rasa dia takut masyarakat menjadi bosan. Jadi disebabkan itu, dia tak memilih untuk mengajar setiap hari. Dia memilih hanya satu hari dalam seminggu. Cukuplah kata dia, iaitu hari Khamis malam Jumaat. Kemudian poin yang saya nak tekankan berkaitan dengan Ibn Mas'ud ini juga, dia ni macam orang yang famous, orang yang sangat terkenal. Jadi bila mana terkenalnya Ibn Mas'ud ni, mana-mana dia pergi pun ada orang duduk ikut dia, turut dia ikut belakang. Ramai yang ikut dia. Ikut dia ke mana-mana dia nak pergi. Pengikut-pengikut dia cukup ramai. Ialah guru besar, ulama hebat. Jadi satu hari ni dia sampai dia rasa rimas. Sebab ramai sangat orang duduk ikut dia. Sehinggalah sampai di hadapan rumah daripada dia. Bila mana sampai depan rumah dia berpaling dan dia cakap pada pengikut. Dia kata, dia tunjuk kepada pintu rumah, dia kata,
Kalaulah kalian tahu apakah yang berlaku di sebalik pintu rumah itu, nescaya kalian tidak akan mengikut aku melainkan 2 orang saja. Melainkan dua orang saja. Tuan, daripada kisah ini kita faham, ulama mengulas kisah ini bukanlah mengatakan bahawasanya Abdullah bin Mas'ud ini yakni di sebalik pintu rumahnya dia dengan ahli keluarganya itu dia jahat, bukan maksudnya itu. Cumanya dia adalah seorang alim dan dia mengamalkan ulamanya, mengamalkan ilmu. Cuma ni yang ulama tersebut dia ni nak merendah diri sangat-sangat pada ketika itu dengan mengatakan kalau kamu tahu seolah-olah nak kata perangai aku yang sebenar, kamu takkan ikut aku melainkan 2 orang saja. Dan betapa rendah dirinya seorang yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ini yang saya nak sebutkan tuan-tuan, sifat tawaduk yang ada pada diri ulama. Betah lagi kita ni yang bukan ulama, kita ni lebihlah kena ada sifat merendah diri. Sifat merendah diri ini diambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buat baiklah kita ini kepada ahli keluarga kita, kerana itulah ukuran kebaikan kita berbuat baik yang sebenar-benarnya. Seperti mana yang saya bacakan dalam hadis tadi. Nabi SAW seorang yang sangat, kita kata sebagai penutup lagi 2-3 minit ni tuan-tuan, adalah seorang yang kita kata memiliki kepribadian yang begitu mulia. Nabi ini walaupun orang-orang yang pada pandangan kita, mungkin pandangan kasar kita, dia ni tak ada nilai pun bagi. Contohnya, satu orang, kalau kita ni duduk di masjid, seorang cleaner masjid sebagai contoh. Bagi kita dia adalah perkara yang biasa. Orang ni orang biasa saja. Tak ada kepentingan pun bagi dia. Tetapi tidak di sisi Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi satu hari dengan seorang makcik tua. Nabi kenal seorang makcik tua, dan makcik tua ini adalah orang yang sentiasa membersihkan masjid Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Maka satu hari Nabi tengok lama tak nampak makcik ini. Kemudian Nabi tanya kepada para sahabat, manakah makcik yang selalu membersihkan masjidku ini, kata Nabi SAW. Maka jawab sahabat-sahabat, dia telah meninggal dunia ya Rasulullah. Terkejut Nabi. Nabi kata, kenapa kamu tak beritahu aku yang dia ini telah meninggal dunia? Sebab kata para sahabat, dia makcik ini tadi meninggal dunia di waktu malam. Dan kami tak nak, kalau boleh, tak nak mengganggu Nabi SAW berehat di waktu malam. Sebab tu kami uruskan jenazah dia dan kami tidak kejut Nabi pada waktu malam. Kerana tak nak ganggu Nabi. Maka Nabi SAW ketika itu menyebut, tunjukkan aku di manakah kuburnya. Akhirnya Nabi SAW pun ditunjukkan kubur makcik yang tukang bersih masjid Nabi ini tadi, dan Nabi solat di kubur tersebut, solat jenazah, dan mendoakan akan makcik yang telah meninggal dunia itu. Maka kata Nabi, sekarang teranglah kuburnya. Tuan-tuan, berkaitan dengan kisah ini, kita juga mengambil pengajaran yang cukup besar tentang mulianya kepribadian Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita tak sedar bahawasanya orang-orang yang biasa macam inilah yang sebenarnya menjadi punca kejayaan dalam kehidupan. Kadang-kadang orang yang rapat dengan kita, anak isteri kita, kawan-kawan baik kita yang sentiasa berada, susah senang dengan kita ni, sebenarnya mereka inilah sumber kejayaan kita, yang sentiasa mendoakan, yang sentiasa memberikan sokongan. Dan kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada golongan-golongan yang biasa macam ni. Kalau kita pula seorang pemimpin, seorang yang ada tempat dalam masyarakat, tolonglah beri perhatian kepada golongan yang macam makcik tua ni, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab kita ni pemimpin, kena jadi seorang pemimpin yang merendah diri dan mengendah hati, melihat kepada orang-orang yang biasa macam ni, sebab mereka juga ada tempatnya dalam masyarakat. Walaupun pada dasarnya kita rasa mereka ni macam tak ada nilai, tetapi mereka sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja yang mereka buat adalah kerja yang mulia. Maka janganlah dipandang jawatan-jawatan, sebagai contoh seorang bilal masjid, seorang nojil siap di masjid ini sebagai jawatan yang biasa. Jangan. Mereka itulah yang mungkin saban hari, saban pagi menggerakkan kita dengan laungan azan mereka yang mereka lakukan hari-hari. Betapa besar pahala seorang bilal sebagai contoh yang melaungkan azan ini, selagi mana disebut dalam hadis suaranya itu berkumandang dan sejauh mana suaranya itu didengari dan asbab orang bangun sebab suara dia, selagi itu dia dapat pahala.
Maka kita jangan lihat jawatan-jawatan yang kecil ini bagi kita ni adalah sebagai satu perkara picisan. Tidak. Tetapi mereka ini memiliki sumbangan yang besar dan hargailah setiap orang yang berada di sekeliling kita. Kerana dengan penghargaan ini kita telah berjaya mengikut akan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya secukuplah sekadar itu kongsian yang seadanya untuk pagi ini, dan mudah-mudahan ada lagi sahabat-sahabat dan asatizah yang lain yang akan mengulas utamanya dalam keberadaan kita dalam Maulid Rasul SAW kaitan dengan banyak lagi contoh-contoh dan tauladan yang kita boleh ambil daripada diri, batang tubuh serta sunnah yang telah diamalkan oleh Nabi dalam kehidupan baginda, yang kita hayati serta amalkan insya-Allah dalam kehidupan kita yang sangat sementara ini. Terima kasih kepada semua para penyumbang, para penderma. Teruskanlah berinfak untuk College Universiti Darul Quran Islamiyah. Kami sangat memerlukan kita kata bantuan dan sumbangan daripada anda semua, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumbangan itu sebagai amal jariah yang berpanjangan dan menerangi kubur kita, menjadikan kita ini salah satu asbab sumbangan ini menjadikan kita ahli syurga insya-Allah taala. Itu saja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah As. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.